Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syed Muhammad Taqiyuddin dalam Buletin Kedah Sejahtera. Negeri Kedah terus menjadi pilihan pelabur domestik dan antarabangsa untuk menanam modal dalam sektor perindustrian di negara ini. Menurut statistik yang dikeluarkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, Kedah menduduki tempat pertama dalam senarai negeri-negeri yang menerima pelaburan untuk projek pembuatan dengan nilai RM11.2 bilion bagi tempoh Januari hingga September tahun lalu. Berada di kedudukan yang kedua ialah Selangor dengan nilai RM9.7 bilion, diikuti Pulau Pinang RM9.2 bilion dan Johor RM8.8 bilion. Secara keseluruhan, Kedah menduduki tempat kelima dalam menerima pelaburan diluluskan untuk pelbagai sektor dengan nilai RM12.1 bilion. Mendahului senarai itu ialah Johor RM63.9 bilion, diikuti Kuala Lumpur RM26.05 bilion, Selangor RM25.6 bilion dan Sarawak RM17.6 bilion. Pulau Pinang yang berada di kedudukan teratas pada tahun sebelumnya jatuh ke tangga ke-6 dengan nilai pelaburan diluluskan sebanyak RM11.17 bilion. Berdasarkan statistik pilihan pelabur mengikut lokasi di negeri Kedah, Kulim High Tech Park KHTP menerima pelaburan tertinggi bernilai RM10.68 bilion, diikuti Jitra RM176 juta, Sungai Petani RM69.9 juta dan juga kawasan-kawasan perindustrian lain termasuk Lunas, Gurun, Sungai Lalang dan Padang Meha. Pada tahun 2021, Kedah mencatatkan pencapaian luar biasa untuk berada di kedudukan kedua teratas dalam menerima pelaburan diluluskan dengan nilai RM68.3 bilion di belakang Pulau Pinang. Berita selanjutnya. Kesungguhan Kerajaan Negeri Kedah menyelesaikan isu bersangkutan geran dan pemilikan tanah terbukti apabila seramai 73 penduduk daerah Kubang Pasu menerima geran tanah baru-baru ini. Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Sanusi Mak Noor berkata sejak awal beliau mentadbir kerajaan negeri, perkara tersebut diberi keutamaan agar pemohon tidak menunggu begitu lama. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan geran tanah di Masjid Al-Aqla Jitra Khamis lalu. Bagi seorang penerima, Hasma 60 tahun, penerimaan geran tersebut menamatkan penantian panjang beliau selama hampir 30 tahun. Justeru beliau bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan negeri khususnya Menteri Besar kerana bertindak segera untuk mengatasi masalah yang dihadapi penduduk. Berita seterusnya. Kerajaan negeri sentiasa komited dalam membangunkan rumah mampu milik khususnya kepada golongan berpendapatan sederhana. Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Sanusi Mak Noor berkata, seiring dengan hasrat untuk memastikan pembangunan sektor perumahan yang berdaya huni serta teratur dapat dinikmati oleh mereka yang kurang berkemampuan, terutamanya golongan B40 dan juga M40. Pelan Induk Bandar Darul Aman 3.0 akan menjadi pemangkin transformasi Tasik Darul Aman sebagai sebuah hub pembangunan bercampur di Bandar Darul Aman. Katanya perbandaran mampu milik itu akan dilengkapi pusat membeli belah, pangsapuri perkhidmatan, rumah bandar 3 tingkat dan hospital pakar. Pembangunan ini menurutnya bakal memberikan nafas baru kepada Bandar Darul Aman dan secara tidak langsung akan merancakkan lagi ekonomi negeri Kedah untuk tempoh 8 tahun yang akan datang. Menurut Mohamad Sanusi, perancangan dua projek pembangunan itu merupakan indikator keupayaan, keprihatinan dan komitmen Bina Darul Aman Berhad BDB dalam usaha membantu kerajaan negeri Kedah untuk memastikan rakyat khususnya golongan berpendapatan sederhana mampu memiliki rumah. Jelasnya lagi, BDB dijangka akan membangunkan sehingga 1,330 unit dasar negeri Kedah atau hampir 44% dari keseluruhan komponen pembangunan oleh komponen perumahan dasar negeri Kedah sebagaimana yang digariskan oleh kerajaan negeri. Berita seterusnya. Menjelang 2023, Kedah Darul Aman KDAFC bakal mempunyai sebuah hub prestasi sukan dan perubatan di Stadium Suka Menanti.
Pemilik majoriti saham KDAFC, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, menjelaskan kelab itu masih belum mempunyai prasarana asas seperti pasukan lain selepas melihat sendiri kemudahan moden ketika membuat lawatan rasmi ke kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT. Menurutnya, hub yang terletak di Stadium Suka Menanti itu akan mempunyai pejabat kejurulatihan, pusat kecergasan, fisio serta tempat berehat para pemain selepas menjalani latihan dan sebagainya. Jelas beliau lagi, KDAFC turut membuat proses sewaan jangka masa panjang padang latihan bagi menjadi hak kegunaan secara eksklusif. Beliau berkata demikian mengulas kunjungannya bersama Ketua Pegawai Eksekutif KDAFC, Kamal Idris Ali yang menghadap Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim pada Khamis. Selain itu, beliau juga kagum dengan ketokohan Tunku Ismail dalam membina pasukan JDT sejak 10 tahun lalu bermula daripada bawah dan kini menjulang pelbagai kejayaan. Oleh itu, fokus utama beliau kini ialah ingin mengurangkan titik-titik kesalahan dan ketidakcekapan dalam menguruskan sebuah pasukan besar. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urusetia Penerangan Darul Aman. Saya Syed Muhammad Taqiyuddin. Assalamualaikum dan selamat malam.